Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina ala alihi. Subhanaka la ilma innaka Rabbi syrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidna 'ilma. Allahumma kama nawarta al-ardha sallallahu alaihi wasallam. Kat mana kita dah tasahab, baca di mata dia, baca di arah dia. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, jadi maksudnya Syekh ialah dikehendakinya Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala dalam hikamnya. Dia kata la tashab. Baca dah ke dah lagi tu? Dah lagi lah. Tak lagi. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Itulah perkataan ataupun kata-kata yang berhikmat daripada Al-Imam Ibnu Athaillah. Jadi hikam kita hikam ni ialah sebuah kitab yang mengandungi cakapan beberapa percakapan hikmat daripada alim ulama, orang alim dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Jadi cakapan dia, perkataan dia mengandungi hikmat dan rahsia. Jadi bila hikmat, perkataan hikmat ialah menunjuk kepada ismu mufrad, satu kelima. Makna suatu perkataan yang menunjuk pada maknanya tunggal atau wasa. Bila hikmat suatu perkataan
disebut dengan lafaz hikmatun. Apabila disebut secara jamak ataupun secara perhimpunan ataupun banyak, maka dipakai dengan kalimah sebutan jamak, yakni hikmatun, hikamun, hikam. Jadi hikam jamak ataupun perkataan yang menunjuk kepada himpunan segala hikmat. Ada orang tua-tua dulu, dia kata kitab hikam ni jangan main-main, tulis banyak, kata dia. Tulis banyak. Maksud tulis banyaknya, tulis-tulis hok halu-halu, hok jadi mudah terlekat, hok tu bandingnya. Cakap pe orang tua, dia kata kitab hikam ni jangan main-main, tulis halu banyak. Maksudnya bukan dia nak cerca pada kitab hikam, bukan dia nak pandai rendah pada isi yang amat besar dalam kandungan hikam, tapi dia sebut gitu, dia takut orangnya pemberi ilmu ataupun syarah pada kitab hikam tu memberi maksud yang jadi silap ataupun tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh tuan kitab tu. Tuan kitab yakni Ibnu Athaillah kehendak pada maksudnya yang lain, tapi diberi syarahannya dengan tidak sama dengan apa yang dikehendak, lari daripada maksud. Jadi tulis sungguhlah, lekat tulis sungguhlah. Kalau ikan bertulis pun, kalau kita pandai makan coba isi biar molek, tak lekat tulis tu, tak terlekat. Maka isi dah, jangan makan tulis. Ambil isi molek, coba isi biar baik. Ikan parai tulis bos kabut, orang boleh makan. Tak gitu ke? Tak kena ikan parai? Kena sangatlah. Sedap ke ikan parai tu lemak. Tapi tulis banyak sungguh, silap-silap terlekat. Orang pandai jumpi, pandai coba isi, dapat isi, tulis tidak akan terlekat. Itulah hikam besar, hikam. Jadi kita mengaji ni kita hikmat, isi kandungan yang amat besar. Amat besar ilmu dalam hikam ni, dan amat besar ilmu dalam ilmu tasawuf ni. Jadi kalau kita mengaji fiqh saja tak cukup. Fiqh merupakan jalan bagi buat ibadat, peraturan dan cara-cara kaifiatnya untuk kita buat amal supaya kena sebagaimana kehendak amalan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Maka mestilah amalan kita ikut petunjuk ilmu fiqh, di segi amalan kita yang zahir. Kena belajar fiqh, kena faham ilmu fiqh. Kemudian pula untuk kita faham betul iktiqad hati kita dengan Allah, kita kena benar-benar reti dan faham dan kukuh pegangan dalam ilmu akidah. Maksud ilmu usuluddin, kena mengaji ilmu usuluddin pula. Ilmu usuluddin ilmu yang boleh memberi faham dan reti kepada kita
akan makrifat kenal Allah Ta'ala dengan cara yang sebenar-benarnya melalui petunjuk ilmu tauhid, ilmu usuluddin, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah isyarat pada al-Islam. Sebut Islam dituju kepada undang-undang syariat, yakni fiqh. Al-iman isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituju kepada ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian penutup Rasulullah menceritakan tentang ihsan. Maka ihsan itulah ilmu yang lebih besar dan lebih sangatnya memberi kekuatan, kepentingan yang amat besar di dalam memperbetulkan fiqh dan dalam memperbetulkan akidah tauhid, ialah ihsan. Maksud ihsan ilmu tasawuf ni, ilmu hakikat ni. Jadi yang Allah Ta'ala tunjuk dia buka pintu hati kita, nak reti dan nak faham akan ilmu untuk mendekatkan hati kita dengan Allah, dan untuk benar-benar faham dengan Allah Ta'ala, dan benar-benar boleh memasukkan hati kita takwa dan yakin pada Allah. Maka tidak ada ilmu lain melainkan ilmu inilah, ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf inilah diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu bahawa kamu menyembah akan Allah seolah-olah seperasaan-perasaan kamu lihatnya. Itu ihsan. Kita buat amal taat pada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah dengan bahawa sebenar-benar kita merasakan tanggungjawab, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menzahirkan pengabdian diri kepada Allah. Kita buat amal bukan kosak nak balasan tu balasan ni. Buat amal bukan nak pada balasan yang bahasa keramat ke, atau bahasa murah rezeki ke, atau sebagainya. Kita beribadat pun tak fikir dah, kita tidak fikir dah kepada balasan di akhirat nanti dengan syurga, kerana syurga selamat daripada azab neraka sememangnya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tak ada fikir dah nak pada balasan tu. Ya, kita fikir buat amal ibadat ni ialah biar kita jadi benar-benar abdi bagi Allah, benar-benar memperhambakan diri bagi Allah, dan mensebenarkan bahawa kita adalah hamba-Nya, hamba Allah. Balik balasan akhirat nanti kita serahlah kepada Tuhan kita, dan kita yakinlah pada apa yang Dia janji. Itu saja. Kita fikir baik-baik, kita fikir molek, fikir benar-benar jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat amal, kita beribadah, kita taat, kita junjung segala perintah Allah, kita menjauhi segala larangan Allah. Tidak ada tujuan lain. Yang tujuan sebenarnya adalah untuk menzahirkan dan mensebenarkan kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Jangan duk fikir ke syurga ke apa semua tu. Ini perjalanan yang sebenar dalam ilmu tasawuf. Kadang-kadang boleh masuk syurga,
bukan dengan amalan kita. Tidak pada kita nak buat kita ibadat, kita buat nak kepada balasan syurga. Pasal kita buat bukannya banyak, kita buat bukannya rajin, sangat-sangat rajin. Tetapi apabila dengan kehendak Allah Ta'ala, sedikit amal pun bila dimakbulkan Allah, Allah Ta'ala terima. Kalau banyak amal sekalipun, jika tidak dimakbulkan Allah, maka tidak diterima. Yang paling besarnya ialah supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Sebab itulah kata tuan guru kita Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, kata tuan guru Allah yarham tuan guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, dia kata kalau Tuhan terima sembahyangmu, kalau Allah Ta'ala terima sembahyangmu satu perdu dalam masa sebulan, Tuhan terima pun tak apa dah. Je Tuhan terima dalam sebulan muamal tu, Allah Ta'ala terima satu. Padai dah kata dia. Padai dah. Dengan hak Tuhan makbul tu pun padai dah. Dengan makbul. Dalam sebulan kita buat amal, semaya sah. Amalan kita kena. Tapi masalah makbul tidak makbul tu. Sebab Allah Ta'ala sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah Ta'ala makbulkan amalan kita, amalan siapa? Amalan mereka yang muttaqin, orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang telah menerima oleh Allah amalan kita, Allah Ta'ala terima amalan kita. Kita mana? Minal muttaqin, daripada mereka yang bertakwa. Kalau tak ada takwa dalam hati kita pada Allah, buat besok, buat dengan rajin, tapi tak ada takwa hati kepada Allah, tidak benar-benar yakin kepada Allah, tidak benar-benar khusyuk hati kepada Allah, Allah Ta'ala payah nak terima, payah nak diterimanya. Sebab tu Tok Guru kata kalau mu semaya sebulan, Tuhan terima sekali pun mujur. Terima Tuhan, terima selepas pada amalan kita sah, kita cukup syarat, kita cukup rukun, tapi masalahnya hati kita, masalah hati. Yang payahnya hati. Balik buat tak ada payah. Orang boleh sembahyang banyak rakaat pun, tapi yang payahnya hati dengan Allah. Nak jadi rasa takut sungguh pada Allah, nak masuk yakin sebenar kepada Allah, suatu perkara yang payah dan sukar. Perkara itu yakin dan rasa takwa kepada Allah ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Tuhan. Oleh itulah kita mengaji, alhamdulillah, ilmu tasawuf, ilmu hakikat ni, kerana orang yang Tuhan pilih dah, orang nak pada ilmu tasawuf ni, orang yang Tuhan pilih dah. Orang yang alamat kata orang itu Allah Ta'ala telah pilih dan masukkan dia daripada golongan orang yang mendapati kebaikan, akibatnya baik, insya-Allah Ta'ala, insya-Allah. Minal aminin, minal aminin, insya-Allah minal aminin. Ya rahmatillahi wa karami, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Itu paling besar kita fikir ke akhirat.
fikir benar-benar pada mati, fikir benar-benar pada alam kubur. Ingatlah besar mana, mulia sekian mana, lebih sekian mana, alim sekian mana, kaya walah mana, pangkat besar setara mana. Akhir natijah kelik ke dalam alam kubur dah berlaku. Alam kubur dah berlaku. Daripada tanah kita datang, badan kita asal daripada tanah, kembalilah kepada tanah. Roh kita daripada Allah, daripada alam malakut, akan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sebelum Allah Ta'ala panggil kita kembali, sebelum Allah Ta'ala panggil kita balik, kita kena betul molek, faham baik-baik dengan ilmu hakikat ni, supaya jangan kita rugi, jangan kita menyesal, jangan kita menjadi orang yang dalam kerugian yang berpanjangan. Kita fikir baik-baik, kita tak tahu bila masakah Allah Ta'ala akan panggil kita kembali. Kita tak tahu. Oleh itu besar hati kita yang menanti dan menunggu panggilan Allah dengan benar-benar kita hadap, benar-benar kita berhadap kepada yang sebenar-benarnya. Tambahkan banyakkan takwa, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyak kita mujahadahkan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Selamat insya-Allah. Inilah kita mengaji tasawuf ni. Jangan kita jadi orang rugi besar kemudian hari. Bawalah kita duduk gaduh dengan dunia, duduk hebat dengan dunia, duduk berasa lebih dunia, duduk sombong dengan dunia. Bobelah. Bagai tu bagai hanya sementara, bagai pinjaman saja. Hak sebenarnya ialah wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang sebenarnya wal baqiyatus salihat, ia kekal abadi, ialah amalan yang salihah, yang salih. Khairun 'inda rabbika, adalah terlebih baik di sisi Tuhan engkau. Wa khairun amala, dan terlebih baik yang dicita-cita, yang dipikir-pikirkan. Kita fikirlah, kita fikir molek, baik-baik fikir. Kita mengaji tasawuf. Artinya la tasahab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Makna Melayunya, jangan engkau bersahabat, jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan akan dikau halnya orang tu, nyo sahabat tu. Jadi artinya hikam kita, dia menasihati kita, iaitu jangan kita buat saing, jangan kita duduk berkawan, jangan kita buat jadi sahabat. Siapa orang yang dilarangnya kita bersahabat tu? Ialah orang yang tidak membangkitkan kamu, tidak menyedarkan kamu oleh kelakuannya sahabat tu. Makna kata kalau orang tak boleh tunjuk ajar kepada kita,
PA molek dia, PA kelakuan dia tak boleh nak menolong kita. Kelakuan dia tak dapat nak tunjuk jalan yang baik kepada kita. Passing hidup dia tidak boleh menjadikan petunjuk baik kepada kita. Tak boleh nak tolong pimpin kita, tak boleh nak tolong menjadi kita molek. Maka orang yang setara ni, orang balas ni, hika kata janganlah kita duduk bersahabat dengan dia. Kalau kita bersahabat pun jadi rugi saja je. Jangan kita bersaing dengan orang yang tak boleh nak memberi kesedaran kepada kita, tak boleh nak tolong pimpin ajar kepada kita. PA perangai dia tidak boleh mendatangkan contoh terbaik kepada kita. Maka orang duduk dengan hal begitu, tak sahlah kita buat saing, tak sahlah kita buat sahabat. Kalau buat saing pun merugikan saja ya, mensia-siakan sajalah. Tak boleh membimbingkan kita, tak boleh memberi kesedaran kepada kita. Maka orang yang balas ni, kata hikam, tak usahlah kita berkawan, tak usah. Jangan kita bersaing lah. Saing suka ni ramai. Orang tua kata kawan untuk suka, kawan untuk menilai, kawan untuk kita bersukaria. Banyak. Tapi kawan yang menangis kepada kita, tolong menangis waktu kita susah, payah orang, payah. Nak menangis kesebelah kita tu payah. Hak ramai kan suka-sukalah. Pakak nak suka-sukalah. Hak tu ramai sekalinya. Tak gitu ke? Lebih lagi bila dia tahu kita ada piti, kecek juga kita ajak pergi makan. Ajak makan situ, ajak makan sini. Nanti nak makan hak kita, biar kita nak tupai makan hak dia keluar. Pesen tu, biar kita nak tupai makan dia lagi petang lagi dah. Maka tak sahlah bersaing dengan lagu tu. Buat habis bagi kita ya. Tak ada guna apa itu. Itulah sebab bila kita berkawan, jadi hati kita condong. Seseorang yang kita kasih sayang, kena angin molek, dengan tersendiri kita akan terikut-ikut kelakuan dia. Tak molek, tak kagak tak molek pun, jadi kita terikut-ikut. Maka janganlah gitu. Sebab kawan-kawan ni kadang-kadang terbalik menjadi musuh. Kawan yang baik kadang-kadang menjadi musuh pun ada. Duk molek-molek, saing molek-molek, duk makan minum sekali. Kabar-kabar jadi musuh yang sangat-sangat besar. Tidak mustahil. Ramai yang menjadi kawan pada awal, tapi akhir menjadi musuh. Oleh itu jangan tak pandai pilih saing, jangan tak pandai. Kena memandang. Maka sebab itulah orang Arab dia ada syair, dia ada syair, dia ada patung. Apa dia kata? Ihzar sadiqaka, ihzar aduwaka marratan, wahzar sadiqaka alfa marratin. Ihzar aduwaka marratan. Hendaklah kamu hendaklah kamu takut akan
seterumu, akan musuhmu hanya sekali. Musuh kita, seteru kita, katanya Syair, hendaklah kita takut pada musuh kita hanya sekali saja. Sekali mana? Dan kita tahu dia musuh kita, kita tahu dia nak buat benda kita, kita nampak kelibat dia, kita lari selalu. Kita lari, tak gitu ke? Sebab kita tahu dia musuh kita, nampak kelibat, kita lari. Jadi arti beringat kau musuh hanya sekali. Apa panggil sekali? Apa sekali? Makna kata bila kita bertemu bersuara dengan musuh, kita lari lalu, kita lari. Lepaslah kita daripada benda yang kejahatan dia. Tapi sebaliknya, ihzar sadiqaka alfa marratin. Ingatlah, takutlah akan kawan kamu 1000 kali. Kawan kamu kena takut 1000 kali. Sebab kawan tidur sekali, makan sekali, duduk serumah, kemudian kemungkinan besar daripada kawan kamu tu akan membinasakan kamu. Sedangkan kamu tidak sedar, sedangkan kamu tak sengka-sengka. Kawan yang disayangi, yang dikasih, tiba-tiba dia boleh membunuh kamu. Itulah kata Syair, ihzar sadiqaka alfa marrah. Jaga, ingatlah, takutlah akan kawan kamu 1000 kali. Kalau musuh kamu cukup dengan sekali saja kita takut, kita lari. Kita lari, tak masuk dekat dia. Itu makna. Inilah kita dalam kitab hikam kita ni pula. Dan tiada menunjuk, jangan juga dan ni atas kepada dan, atas pada jangan engkau bersahabat dengan orang yang tiada mendirikan. Mendirikan makna kata menyedarkan atau membangkitkan. Mendirikan makna kata membangkit atau menyedarkan kamu akan dikau halnya oleh kelakuan dia. Oleh kelakuan sahabat tu, ia tak boleh menyedarkan kita, tak boleh nak beri jadi kita khabar. Orang panggil tak tolong beri nasihat pada kita. Tengok kita buat salah pun duk diam saja, duk senyap saja. Tahu kita buat perkara yang tidak baik, sepatut dia kena nasihati, dia tolong royak, tolong ajar, tapi tidak, dia senyap. Maka kawan itu tidak ada guna. Dan tiada menunjuk akan dikau atas Allah perkataannya. Jadi perkataan dia, cakap dia tidak boleh nak beri faham kepadamu terhadap Allah. Tak boleh nak tolong ajarmu. Cakap dia tak boleh nak membawa pada kamu reti dengan Allah. Tak boleh nak tolong fahamkan kamu dengan Allah. Tak boleh menakutkan hatimu pada hari akhirat. Orang malam ni juga tak sadap sayang lah, tak ada pedah apa. Naknya kawan yang boleh menasihati kita dan memasukkan dalam hati kita rasa takwa kepada Allah. Kalau kita lupa lalai pada Allah, dia tolong mengingatkan kita. Kalaulah kita ni tidak rajin beribadah, dia tolong menjadikan, memberi semangat pada kita supaya rajin beribadah. Kalau kita tak berapa faham
hati kita tak berapa cerah dengan Allah, tak boleh nak faham betul dengan Allah, dia tolong bimbing, tolong beri faham, tolong kitanya datang yakin sebenar pada Allah. Itulah kawan yang sepatutnya kita berkawan. Tu. Jangan kita berkawan orang yang tak boleh nak tunjuk ajar padamu. Rugi lagi rugi. Itu maksudnya. Dan bersahabat engkau dengan orang yang ada ia dengan lawannya demikian itu. Jadi bila kita bersahabat, bila kita buat saing dengan orang yang berlawannya dengan demikian tu, lawan hak tadi, hak tak molek, hak dia kata jangan kamu bersahabat orang yang tidak boleh mendirikan kamu oleh kelakuan dia. Mana mung jangan bersaing dengan orang yang tidak boleh menunjukkan kelakuan dia tu, tak boleh nak tolong bimbing kamu, tak boleh nak tolong menyedarkan kamu kepada beribadah. Maka orang lagu ni jangan bersaing. Kita kena bersaing dengan hak orang yang sebaliknya. Gitu. Kita kena bersaing, buat kawan orang yang bersifat dengan sebaliknya. Apa sebaliknya? Kalau hak tak leh nak menyedarkan kita, kita bersaing dengan orang yang boleh menyedarkan kita. Orang yang tak boleh nak nasihat pada kita, kita bersaing dengan orang yang boleh menasihati kita. Orang yang tidak memberi sedar atas kesalahan kita, atas kesilapan kita dengan Allah, kita jangan bersaing dengan orang balas tu. Lepas tu kita bersaing dengan orang yang boleh memberi pada kamu kesedaran tentang dirimu telah berlaku kesilapan dengan Allah, yang boleh menyebabkan kamu sedar, yang boleh menyebabkan kamu adalah kembali kepada jalan yang sebenar. Itulah kita kena bersaing. Hak orang ya, hak lawan hak tadi, hak sebalik, hak dua sebut tadi, kita ambil hak lawan dia. Itu maknanya. Pertama, la tasahab man la yumhiduka haluh. Yang kedua, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dua. Hak ni kita tahu buat. Hak kita naknya ambil hak sebalik perkataan saat ni. Artinya kalau hak tak boleh nak menyedarkan kamu, jangan bersaing. Kita bersaing dengan orang yang boleh menyedarkan kamu. Kalau orang yang tak boleh nak memberi tunjuk ajar pada kamu dengan Allah, tak boleh mendatangkan takwa ke hatimu, tak boleh, jangan bersaing. Kita bersaing orang yang boleh mendatangkan takwa hati kita kepada Allah. Itu benarnya. Yang boleh khabar kita ke akhirat, yang boleh membuat kita ingat benar-benar kepada Allah, ingat benar-benar kepada hari akhirat, ingat betul-betul yakin kepada balasan-balasan Allah. Orang yang benar-benar membawakan hati kita dengan Allah terasa sangat-sangat dekat, hampir kita dengan Allah. Diri kita tidak boleh asing dengan Allah Ta'ala. Jangan berasa Tuhan duduk suku, kita duduk suku. Jangan berasa begitu. Jangan suruh kata Tuhan suku, kita suku. Jangan. Kita kena berasa kita ni tak lepas
semata-mata dengan Allah Ta'ala. Diri kita tidak asing daripada kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni lah yang kita tolong, pakat kita bersaing dengan dia, yang tidak merugikan kita, tak merugikan. Orang boleh membimbing dan menyedarkan kita. Itu dia bendanya. Itu. Dan bersahabat engkau dengan orang yang ada ia orang dengan lawannya demikian itu. Maksudnya kita berkawan dengan orang yang sebalik hak perkataan tadi. Ambil hak sebaliknya. Hak kata jangan-jangan tu kita buat. Jangan. Jangan supaya ibu bapa kita larang kita lah. Jangan duk kawan dengan orang tu. Mak tak kenal bersaing dengan dia. Ayah pun demikian juga, tak kenal kawan dengan dia. Jangan kita ambil buat kawan. Kita kena ambil hak mak kita, hak ayah kita kenal. Maknanya gitu. Iaitulah orang yang ada ia dengan lawannya tu. Iaitu orang yang ada ia dengan lawanan demikian itu. Iaitu ismul dhamir kembali kepada iaitu tu, kepada orang yang ada ia dengan lawannya demikian itu. Orang hak sebalik demikian itulah kita buat saing. Jangan buat saing dengan orang bahasa nak makan hak kita saja. Orang tak boleh harap tu. Ada satu cerita orang berkawan rapat bersaing berjalan dalam hutan, cari damai, cari rotan. Tu dia. Orang bahasa dulu kak cari damai, cari rotan, dah gitu kah? Saing. Mungkin dah ni pun ada lagi. Tu dia. Jadi bila duk berjalan, tiba-tiba terserempak dengan binatang beruang. Dengan beruang. Bukan dengan terbuang, beruang. Beruang. Beruang ni hebat kan? Tu macam rimah lah. Taring panjang ni. Sebatai kayu nak soyak berak boleh. Terserempak dengan beruang. Dengan beruang. Jadi dah dua orang saat ni terpengah-pengah terkejut. Terpengah-pengah lah terkejut. Orang persaing dia, kawan dia pandai memanjat, lompat atas batang kayu, panjat naik sampai suk atas. Duk dia atas tu. Saing hak tak pandai nak buka batang kayu, tak cekap memanjat batang kayu, wak reboh situ. Wak reboh. Nak panjat tak ada dah. Beruang tu kan mari dah. Wak reboh serta buat kelakuan mati. Buat kelakuan mati. Kata-kata orang, beruang ni bila orang mati dia tak gomo dah. Dia tak gomo dah. Dia nanti gomo orang hidup. Dia pun teringat akan sebutan gitu tu. Dia pun perbah diri atas tanah, buat kerah sungguh, buat kerah kong sungguh, buat tak bernafas. Beruang pun marilah dekat dia. Hidu susah hidup. Nak tahu hidup ke mati. Dia buat kerah juga, juga tak menyawa.
Nya boleh buat tak menyawa tu, takut berdoa ni. Bila sah dah beruai kata mati sungguh ni, kata beruai mana gitulah. Tak gerak sikit abuk dah ni, mati sungguh dah ni. Beruai apa? Tinggal. Selepas dia hidu-hidu, siapa ke telinga, siapa ke hidung, siapa ke mulut, sah lah dia orang ni mati. Dah bila dah jadi mati ke, beruai pun tidak gemar. Beruai tak gemar lagi pada orang mati. Dia nak makan, dia nak gomo orang hidup. Sekarang dia sah orang ni mati. Lalu beruai pun tinggal pergilah. Tak kala hak duk atas pucuk kayu nu nampak beruai lagi jauh, turunlah. Sengak turun pergi. Akal hak tidur ni pun bangun congok lah. Jadi hak naik pun kayu saat ni, dia tanya hak duk congok ni, hak tidur saat ni. Katanya orang hak ni, kawan hak ukah pun kayu ni, dia kata, aku tengok beruai duk hidup tubuh badanmu, duk hidup mulutmu, duk hidup telingamu. Kalau gitu beruai kata gapo? Ketika dia hidup telingamu, beruai kata gapo? Dia tanya saya dia. Beruai kata gapo kata ketika dia hidup telingamu tu, beruai kata gapo? Jawab dia hak tidur saat ni. Kata dia beruai pesan, jangan duk bersaing dengan saing hak tak boleh harap. Tu beruai kata. Panas dia nya. Saing tak boleh harap, jangan duk bersaing. Itulah beruai duk hidup ke telinga aku, beruai pesan. Saing tak boleh harap, bawa saing. Kalau kita mun tak saing ni, jika kada hembak naik, aku ni tak boleh naik, terguling sini, mujur juga. Beruai tak gomo aku, tak matilah aku. Itu makna. Pandanya kamu dia. Jadi hak ramai, enggak kawan kedai kopi ramai. Kawan anak tukar cerita, kita susah, kita sakit, jaga-jaga. Kawan menangis payah dicari. Gitu. Itulah ingatlah kita dengan Tuhan Maulana. Ingat kuat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji molek benda tasawuf ni. Tak ada ilmu yang paling besar, yang paling berarti kepada kita, yang paling besar pembimbing kita, ilmu hakikat ni lah. Yang sebenar-benar. Dan bersahabat engkau apa? Yaitu orang yang ada ia dengan lawanan demikian itu, yaitu orang yang tiada mengetahui ia, yaitu orang yang tiada mengetahui ia malaikat Tuhannya. Maksud orang yang tidak ada hati ingat kepada yang lain. Hati tak ingat kepada yang lain. Hati tak ada berharap kepada makhluk. Hati tak ada letak bergantung harapan kepada sesama manusia. Bahkan manusia itu hanya sebagai wasilah saja. Dengan manusia pun kita nak. Manusia juga hamba Allah. Manusia juga tempat tupangan kita. Kita jadikan dia hanya perantaraan sahaja. Sebenarnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang izin pada kita, izin Allah. Manusia yang membantu kita, Allah sendiri yang membantu. Manusia yang simpan kasih hamlas pada kita,
Hakikat sebenarnya Allah yang kasihan belas pada kita. Manusia hanya wasilah perantaraan sahaja, sebagai benda zahir je. Hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada menunjuk ia orang tu, orang yang kita bersaing ni, orang bala mana ni, orang ni jugalah ni. Dan tiada menunjuk ia malaikat atas suatu yang ubudiyah. Manusia yang tolong khabar kepada kita, ya kita ni ubudiyah bagi Allah, abdi bagi Allah. Manusia yang tolong tunjuk kita, amalan ibadat kita adalah menzahirkan abdi kepada Allah. Jangan kosak apa-apa, jangan kehendak kepada kelebihan dunia, jangan kehendak kepada perkara-perkara kesukaan nafsu. Dalam ibadat tu, bahkan amalan kita ialah menunaikan abdi bagi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bahawasanya kita merasakan diri kita adalah hamba-Nya, hamba Allah. Serah kembalilah kepada Dia. Hakikat akan datang di akhirat nanti, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah hemahnya. Wallahu a'lam. Aqidatun najiyah. Kat mana ni? Sifat wahdaniyah. Jadi kita mengaji kat mana? Daripada barikat ni, mana babo nak tengok. Nama berhenti tak ingat, orang tua ni mudah terlupa. Ke surat 21. Ya, ya. Pertama. Pertama dah. Pertama. Sini dah. Tak apa. Pertama, wahdaniyatun pada zat. Jadi kita mengaji tentang sifat Allah Ta'ala, iaitu wahdaniyatun. Wahdaniyah, pada maknanya Allah Ta'ala itu ada 3 maksudnya. Satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada af'al. Sekarang Pertama wahdaniyah pada zat. Dan makna wahdaniyah pada zat. Pada zat ni diri Allah Ta'ala. Zat artinya diri Allah Subhanahu wa ta'ala.
dipanggil zat. Diri kita juga pun dipanggil zat. Zatun arti diri. Jadi Allah Ta'ala pada zatnya. Itu makna pertama. Makna kata wahdaniyah pada zat tu. Maknanya makna wahdaniyah pada zat, ketiada bersusung pada zat Allah, pada zat Allah. Makna kata makna pertama pada zat Tuhan, arti zat Tuhan tidak bersusung. Tidak bersusung. Makna kata tidak bersusung, jadi zat Tuhan itu tidak sama, tak serupa dengan zat alam benda. Zat Tuhan bukan jenis objek. Gitu. Zat Tuhan bukan jenis objek. Dia tidak bersusung. Mana kata tidak bersusung, arti diri Tuhan bukan daripada susunnya daging, darah, tulang tumalan, orak saraf, air dan sebagainya. Tidak bersusung daripada bahan-bahan tersebut. Tidak bersusung daripada bahan-bahan tersebut. Kerana zat Allah Ta'ala tidak wujud, tidak jadi daripada 4 anasir. Zat Tuhan tidak daripada 4 anasir. Adapun zat alam benda terjadi, tersusun daripada 4 anasir. Apa anasir? Yakni 4 perkara yang menjadi sumber kejadian. Kalau kita benda, makhluk manusia ni, dan makhluk lain pun, batu kayu pun, tumbuh-tumbuhan pun, ada unsur yang 4 perkara. Daripada tanah, air, api, angin. Maka kejadian kita manusia tersusun pada 4 unsur atau 4 anasir, yakni tanah, air, api, angin. Ini kejadian kita. Tubuh badan kita Tuhan buat daripada angin pun ada, tanah pun ada, api pun ada, air pun ada badan kita. Maka diri Allah Ta'ala tidak sedemikian. Diri Allah bukan sedemikian. Karena diri Allah, zat Allah bukan jenis bentuk daripada objek, bukan bentuk daripada susunan-susunan yang tersebut. Oleh itu zat Allah Ta'ala tak boleh dipecah-pecahkan, tak boleh dibahagi-bahagikan, tak boleh diputus-putuskan, tak boleh dibuat sebagaimana diri batu kayu. Diri batu kayu boleh kita pecah, kayu boleh kita belah, kayu boleh kita jurah, kayu boleh kita potong-potong. Maka zat Tuhan bukan jenis begitu. Itu dia. Itu maknanya. Supaya apa? Supaya kita nak tolak, supaya kita nak nafi, supaya kita nak mensucikan zat Tuhan bukan daripada jenis jirim ataupun juga jisim. Diri Allah bukan daripada jisim dan juga bukan daripada jirim. Kalau kata jirim, yakni benda yang bertongkolan, objek yang bertokol, batu, kayu, jirim. Kalau badan manusia, badan binatang dipanggil jisim, jismun, jisim. Itu dia. Maka kalaulah badan daripada jisim dan jirim, tentulah
badan dan tubuh daripada benda, batu kayu daripada benda. Bila benda, tentulah jisim dia kena ambil suatu lapang, dia kena punya lapang, dia kena ambil ruang dan kekosongan. Zat suatu, diri jirim suatu, jisim suatu, dia mau kepada ruang, kena ada tempat, kena ada tempat. Kalau dia jisim besar, ruang dia pun besar lah, ikut qadar. Kalau jisim dia kecil, maka ruang dia pun kecil lah. Jadi kalaulah Tuhan Allah, kalaulah Allah mengambil tempat, ada tempatnya, ada tempat duduknya, itu arti telah kita meletak derajat Allah kepada derajat jisim dan jirim. Jisim dan jirim masuk dalam alam benda. Alam benda. Maka maha suci Allah daripada menyerupai alam benda. Allah Ta'ala tidak mengambil tempat sama sekali. Allah Ta'ala tidak punya tempat. Kerana tempat alam dunia, langit, bumi, awan, angin, semua aras, kursi adalah kejadian Allah yang baru jadi belaka. Benda makhluk Tuhan yang baru Tuhan buat belaka. Sebelumnya tidak ada gapo satu. Allah Ta'ala sudah ada sedia kala. Allah Ta'ala sudah ada selama-lama. Tuhan ada sedia kala dah. Jadi kalaulah Allah Ta'ala ni ada tempat baginya, ada mengambil tempat pada langit atau pada aras, bermaknanya arah juga, langit juga mesti sama qadim dengan Allah Ta'ala. Mesti kena sama qadim, sama baka dengan Tuhan lah. Maka nak kata alam langit bumi qadim, nak kata arah kursi qadim, boleh kata begitu? Ya kau begitu? Adakah benar selain Allah yang qadim? Tak ada. Kerana yang qadim hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah al-awwal yang tidak ada permulaan, wal akhiru, dia Allah yang tidak ada pengakhiran. Dia Allah, lain pada Allah, semuanya ada awal, semuanya ada akhir. Sebab yang lain pada Allah, yang menjadinya ialah Allah. Itu dia. Jadi janganlah kita itikad Tuhan ni duduk atas arah, duduk atas langit gitu. Jangan salah besar tu. Salah besar. Lepas tu buat mari hadis, dia kata ada hadis riwayat sahih, riwayat Muslim. Kena berkira lagi. Dia kena berkira lagi. Jangan pakai jawab selalu. Jangan, kena berkira dulu. Hadis tahu mana? Kena berkira dulu. Gitu. Jangan jadilah faham salah tu. Lah ni kak Allah ramah dah jadi Tuhan bertepak ni. Tuhan ada tepak ni. Tu dia. Kalau nak jadi salah sungguh. Tak apa. Nak jadi khalah sungguh. Kemudian kata Ihya Ulumuddin. Kata kita Ihya Ulumuddin. Bila orang duduk dah pegang molek-molek dengan salaf, jangan kita ubah dia kepada khalaf. Hak duduk dah molek-molek dengan khalaf, jangan kita ubah dia kepada salaf. Kita kena kembali tempat asal dia pegang. Salah pun betul, khalaf pun betul. Salah memang yang sebenar, khalaf juga sebenar. Tak ada beza. Salah dengan khalaf tak ada beza. Tak ada berlainan, tak ada berlain-lainan. Yang berlainannya jalan cerita saja. Jalan cerita dia berlainan. Sebab kerana khalaf
membentuk fahaman akidah secara orang panggil menguatkan dengan akli. Akal menjadi satu hujah yang kuat untuk meyakinkan Allah buat datang dengan dalil akli yang kuat, dan lagi pula mendatang dengan kaedah ilmu falsafah dan mantik. Tujuannya akhalah ni nak tolak, nak nafi akan faham yang sesat, yang salah daripada Mu'tazilah, daripada Jabriyah, daripada Rafidah, daripada Jahmiyah, daripada Mujassimah dan sebagainya. Nak tolak inilah lalu qalah membentuk kaedah sebagai kaedah ini, kaedah mantik dan kaedah falsafah sebagai kawal atau sebagai pagar atau sebagai penghalang. Isi yang duk kena, hak isi hak duk taruh dalam tu, hak duk likung dengan falsafah tu, duk likung dengan mantik tu. Mantik falsafah tu pagar saja. Isi hak khalah dengan hak salah saja. Allah yang maujud, mukhalafatu lil hawadis saja, tak ada beza. Hanya khalah ni jalan cerita je, jalan untuk membentuk suatu kaedah persenjataan bagi sekat dan tahan daripada serangan musuh Islam, musuh tentang akidah yang sahih. Siapa dia musuh? Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, Wahabi dan sebagainya. Itu bendanya. Jadi hanya isi khalah, isi salah, kata Imam Ghazali, tak ada duk beza hak tulah je, macam sama dengan 50 sen je. Maknanya hanya bentuk hak khalah ni secara akli, secara sebutan kaedah-kaedah menggunakan falsafah dan mantik bagi mengawal dan menyekap dan mengukuh daripada serangan akidah yang didatangkan oleh golongan-golongan yang tak tanggungjawab macam Wahabi, macam dengan Mujassimah, Syiah, Khawarij, Rafidah, Jahmiyah. Banyak perkara sangat. Coba lihat dalam kitab Al-Milal wal Mihal. Kitab Al-Milal wal Nihal. Itu sebut cerita dalam tu bagaimana akidah-akidah sesat, banyak perkara. Jadi jangan kita kata salah, khalah salah, betul salah. Jangan, betul belaka, salah pun betul. Bahkan orang salah sendiri mengakui, orang pegang dengan salah sendiri mengakui. Dia kata berana khalaf a'lamu, salaf aslamu. Tu pengakuan daripada orang salah sendiri. Orang ulama khalaf a'lamu, lebih alim. Salaf aslamu, lebih selamat. Sebab tidak banyak orang panggil kecek, tak banyak kecek. Sebab hak salah ni kalau kata alal arsy istawa, Allah alal arsy istawa, Tuhan di atas arah. Tapi bukan itu salah kata duduk. Salah tak kata duduk dengan di atas arah pun, tetapi mereka tafsir istiwa alal arsy, istawa alal arsy istiwaan yaliku bihi jalla wa azza, biduni tamsil wala ta'til wala tahrif wala tasbih. Makna kata hak salah pegang Tuhan istiwa alal arsy, maklum hakikat kaifiat tak diketahui, melainkan Tuhan sendirilah tahunya. Kita serah kembali kepada Allah Ta'ala jualah. Sungguh pun Tuhan alal arsy, dengan tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Jangan kita serupakan Tuhan ni duduk di atas arah menduduki macam kita duduk atas kursi begini. Jangan, itu salah. Kalau kita ke alal arsy istiwaan yaliku bih jalla wa azza, sebagai istiwa yang patut layak dengan Tuhan.
Hakikatnya tak diketahui melainkan dia. Serah kembali pada dia. Hak salah. Adapun hak khalaf, tafsir lebih panjang. Mentafsirkan istiwa dengan makna istilah. Istiwa mana istilah. Apa istilah? Allah Ta'ala yang memerintah. Dalam kitab Melayu kata bersemayam. Bersemayam tu dalam kitab syarah bagi kita syarah bagi kita kita ngaji kitab Jawi tu, kitab Melayu tu, Allah kitab apa tu, Kifayatul Muhtadi, syarah bagi Sulam Al-Mubtadi. Tuhan bersemayam. Bersemayam mana bukan duduk semayam. Bersemayam artinya memerintah. Macam raja lah bersemayam atas takhta kerajaan, bersemayam atas takhta. Yakni bersemayam dengan lugah Melayu arti memerintah, menguasai, mentadbir negara. Bersemayam. Bukan semayam tu bersembahyang. Itu dia. Mantik falsafah penting di dalam untuk menolak pahaman-pahaman daripada Wahabi dan Mujassimah ni. Penting. Tu. Jangan kata salah yang betul khalas salah, jangan. Tu belaka. Salah pun lebih alim kata dia. Ulama salah mengakui, khalas lebih alim. Salah lebih aslam, lebih selamat. Pasal apa lebih selamat? Pasal tidak banyak bahasa, tidak banyak membuat andai-andai, bahkan terus berserah kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Bagaimanapun ilmu, hak khalah ni ilmu banyak, ilmu lebih sakit. Sayyidina Ali sendiri, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali tak kala dia masuk kepada Masjid Kufah, Masjid Basrah di Iraq. Masa tu orang alim besar di Basrah yang mengajar ialah Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini adalah alim ulama yang besar di dalam golongan tabi'in yang pertama, golongan tabi'in. Sebab kerana Hasan Basri dia pernah jumpa dan pernah dia bertemu dengan sahabat Rasulullah, iaitu Ali bin Abi Talib. Jadi arti Hasan Basri bertemu dengan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib dia mendengar cakapan Hasan Basri dengan ilmunya banyak, ilmu sakit. Sina Ali kata, alim sungguh Hasan Basri ni, alim sungguh orang tabi'in ni. Kadang-kadang ada sahabat Nabi sendiri pun antara-antaranya tak boleh sealim Hasan Basri. Bukan sahabat Nabi semuanya alim serupa tulah belaka. Tak. Dia ada kealiman tu tinggi rendah. Otak manusia berbeza, faham tu? Jadi oleh itu Sayyidina Ali mengakui Hasan Basri ni alim sungguh. Antaranya lebih alim daripada antara sahabat Rasulullah sendiri. Sahabat hak tidak alim mana tu lah, makna gitu. Bila begitu Ali bin Abi Talib duk sela rapat dengan Hasan Basri mengajar. Kemudian pada masa yang lain datang pula orang mengajar. Datang pula orang buat kuliah ilmu dalam Masjid Basrah. Tidak Hasan Basri, orang lain pula. Orang lain ini mengajar tidak sama dengan Hasan Basri. Banyak kecek, banyak kisah, banyaknya hikayat. Mengajar banyak hikayat, banyak kisah.
banyak cerita. Ali kata, kalau mu duk mengajar balah ni, kamu kena tubik daripada masjid ni. Mu kena tubik. Bukan bahasa mengajar balah ni. Bahasa hikayat, bahasa cerita ni. Kalau mu tak boleh mengajar macam Hasan Basri, mu jangan mengajar. Kalau mu masuk mengajar, juga aku hama, kata Ali. Apa dia mengajar, aku duk buat saja ni. Kau duk kecek banyak saja, isi sikit je. Tu dia. Itulah payah juga mengajar ilmu ni payah. Banyak kan kita kat mula sikit je ilmu, lepas tu nyuak pergi kata. Suk-suk pakai sudah dengan begitulah. Ilmu kita tak bekah. Tu dia. Satu cerita pula. Orang alim muhaddisin di Basrah. Nama siapa? A'mas. Nama A'mas. A'mas ni ulama muhaddis besar di negeri Basrah, Iraq. A'mas dia mendengar orang duk baca kitab hadis, lalu A'mas naik atas masjid Basrah kerana nak dengar ilmu. Tiba-tiba yang mengajar tu riwayat hadis riwayat A'mas. Hak mengajar kata hadis ini riwayat A'mas. Daripada A'mas, hadasani A'mas. Dia bohong. Jadi A'mas, hak dia kata A'mas ni tu, A'mas tu hak yang ceritakan hadis tu duk depan dia dah, nanti dengar dia mengajar. Duk depan dia dah. Tiba-tiba hadis hak dia riwayat tu daripada A'mas dia kata, tapi dia bohong. A'mas tak pernah riwayat hadis ni pada orang ni. Aku tak pernah kata pada orang ni hadis lagu ni. Kalau kita munduk bohong ni, munduk belawak hadis Nabi ni. A'mas pun bila kata munduk belawak, lalu A'masnya buka baju jubah dia. Dia pun duk cabut bulu ketiak. Tak apa tu guru sana. Cabut bulu ketiak berah cabut bulu ketiak. Kata tok guru sana, orang tua, mu tak malu ke? Aku dak baca hadis, mu duk cabut bulu ketiak. Mu tak ada adab ni. Kata A'mas, orang kata ke dia gitu, jawab A'mas. Mu kata A'mas, akulah A'masnya. Aku tak pernah riwayat hadis gitu ke mu. Mu duk bohong ni. Kalau gitu, padan dengan bulu ketiak aku ni dah. Mu duk bohong tu. Aku ni duk buat sunnah. Sebab sunnah ni buat bulu ketiak ni sunnah Nabi kan? Aku ni buat sunnah, mu duk bohong. Kan aku cabut bulu ketiak ni sunnah Rasulullah ni. Cabut bulu ketiak ni sunnah kan? Tak sunnah lah. Sunnah ni buat cabut bulu ketiak. Aku dah buat sunnah Nabi, mu duk bohong. Aku tak pernah riwayat hadis pada mu gini. Mu ni bohong. Pada ngamu ni bukti cabut. Preh. Kalau hak duk bohong lagu tu kena lagu tu kata. Kalau tu bahasa duk bohong gitu kena cabut bukti. Pada ni duk bohong. Itu makna. Boleh faham kan? Wahdaniyah pada zat, dan maknanya ketiadaan bersusung padanya pada zat Allah. Macam mana ketiadaan bersusung? Seperti berjisim. Zat Tuhan tidak berjisim, tidak bertubuh badan, tidak bertubuh badan yang menerima bahagi. Mana zat Tuhan tak boleh nak bagi. Zat Tuhan bukan jenis
Jisim benda bukan jisim, bukan jirim, dan bukan jenis benda yang dapat dibahagi-bahagi, yang dapat dipecah-pecah, yang dapat potong-potong. Maksudnya zat Tuhan bukan jenis alam benda. Itu saja kesimpulannya. Dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala. Tak lagi dah banyak. Tak lagi banyak dah banyak. Nak pergi lagi tu tak puas hati lagi tu. Tapi dah masa sapak. InsyaAllah kita bertemulah minggu depan pada insyaAllah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na, Allahumma ij'alna 'arifin waj'alna, Allahumma ighfir lana warhamhum wa li jami'il muslimin. Allahumma ij'al jam'ana wa tafarruqana min ba'd wa la taj'al هب لنا مسيئا لمحسننا وهب لنا الكل بوجهك الكريم وصلى الله على رسوله. سبحان ربك وسلام. Allah salam. Allah.